Polis menahan 93 lelaki berusia antara 16 dan 42 tahun dari dua kumpulan kongsi gelap ketika cuba mencetuskan pergaduhan di persiaran Geni di sini tengah malam semalam. Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang SAC Dato' Abdul Rahim Jaafar berkata, tindakan atas maklumat dan risikan pasukan polis membuat dua serbuan serentak di dua lokasi sekitar persiaran Geni pada pukul 12.30 malam tadi. Beliau berkata dua kumpulan Samseng yang dikenali sebagai 04 dan 24 itu dipercayai baru selesai berunding untuk berebut kawasan dan akan bertempur. Menurutnya, 70 lelaki yang ditahan terdiri dari geng 04 dan selebihnya adalah ahli kumpulan 24. Katanya polis percaya beberapa orang lagi sempat melarikan diri setelah mengetahui kehadiran polis. Abdul Rahim berkata polis yakin penangkapan anggota-anggota kongsi gelap itu dipercayai dapat menyelesaikan 25 kes jenayah termasuk peras ugut, pecah rumah dan samun berkumpulan sejak Januari lepas. Dalam sebuah itu, polis merampas pelbagai senjata seperti pedang samurai, parang, pisau pemotong kertas, kayu pemukul baseball dan buku 5 daripada suspek terbabit. Beliau berkata hasil ujian saringan air kencing mendapati 43 daripada suspek positif dadah dan mereka ditahan reman untuk siasatan lanjut. Polis juga mencari 12 suspek kumpulan kongsi gelap yang masih belum ditahan. Cuaca sejuk di Kota London bakal ubah persepsi bola tampar Pantai Sukan Olimpik memulakan laporan sukan Detik 8 malam ini. Bola sepak dipanggil permainan cantik, tetapi bola tampar pantai pula dianggap permainan paling cantik berikutan penampilan pemainnya yang hanya berbikini. Begitupun cuaca sejuk sekitar 15 darjah Celsius, selain hujan yang diramal di London minggu depan mungkin menyebabkan pemain enggan turun ke gelanggang memakai bikini. Tidak hairan jika pemain memilih pakaian panjang yang lebih konservatif sewaktu beraksi, apalagi ada pemain yang dilangsung pada sebelah malam. Beberapa pemain sudah sedia mengambil langkah berjaga-jaga dalam mengharungi cuaca sejuk itu. Bagi pemain Australia, Tamsin Hinchley, mereka harus memastikan otot-otot mereka sentiasa panas dan tidak menolak kemungkinan memakai pakaian panjang. Namun apa yang pasti, bola tampar pantai tetap menjadi tarikan dengan 1,5 juta penonton dijangka menyaksikan kira-kira 100 perlawanan. Angka itu dikira tinggi biarpun acara ini baru sahaja diperkenalkan di Sukan Olimpik Atlanta 1996. Juara perlumbaan basikal Tour de France, Bradley Wiggins kini memburu kejayaan lebih gemilang pada minggu pertama Sukan Olimpik London ini. Wiggins yang menjadi pelumba pertama Britain menjuarai Tour de France di Paris Ahad lalu mahu membantu Mark Cavendish memenangi pingat emas acara 250 km lebuh raya pada Sabtu ini sebelum memburu emas individu dalam acara ujian masa pada 1 Ogos. Selepas menampilkan aksi hebat dengan memenangi kedua-dua acara ujian masa di Tour de France, Wiggins hanya mahukan emas sebagai koleksi tambahan kepada 3 emas Olimpik yang ada. Dia mengakui hanya emas yang diburunya di tamasya itu selepas sudah mengutip 6 pingat keseluruhan untuk menyamai pencapaian Sir Steve Redgrave sebagai atlet Britain memiliki pingat Olimpik terbanyak setakat ini. Menurut Wiggins, dia menetapkan sasaran tinggi kerana baginya perak atau gangsa tidak akan mampu menggembirakannya. Bagi Wiggins, emas pada hari kelima dalam Sukan Olimpik keempatnya ditambah dengan acara itu diadakan di kampung halamannya adalah kemuncak kepada tahun terbaik buatnya. Di Tour de France, Wiggins membantu Cavendish menjuarai perlumbaan peringkat ke-20 iaitu kemenangan keempat berturut-turutnya dalam perlumbaan di Paris. Ia juga dianggap gambaran awal kepada penguasaan pelumba Britain di Sukan Olimpik kali ini. Kejayaan Cavendish itu adalah kemenangan ke-7 bagi pelumba Britain dalam perlumbaan peringkat di jelajah itu dengan Cavendish mencatat 3 kemenangan, Wiggins 2 dan masing-masing 1 untuk Chris Froome dan David Millar. Keempat-empat pelumba itu bersama Ian Stannard akan digandingkan dalam perlumbaan Sabtu ini.
Pengurus Manchester United, Alex Ferguson berharap ada pemain tengah baru setanding Paul Scholes yang dapat dilahirkan daripada Akademi Pembangunan kelab itu. Ketika ini, United sudah dikaitkan dengan penggempur seperti Lucas Moura dan kapten Arsenal Robin van Persie walaupun berdepan kekurangan pemain tengah. Masalah berikutan kecederaan Darren Fletcher, Scholes yang menghampiri persaraan kali keduanya serta Anderson yang lebih banyak menghabiskan 2 musim terakhir merawat kecederaannya. Namun Ferguson tidak bimbang dengan kekurangan di jentera tengahnya kerana positif Fletcher mampu sembuh dalam tempoh terdekat. Manakala kehadiran semula Scholes memberi masa kepada pemain muda di akademi mereka untuk memperkemaskan diri. Ferguson mengakui bukan mudah untuk mencari pengganti Scholes tetapi berharap ada pemain daripada akademi mereka mampu diketengahkan untuk menggantikan tempat pemain itu. Ketika ini, pengurus warga Scotland itu menyandarkan harapan kepada pemain berusia 18 tahun yang baru dibelinya, Nick Powell, untuk memperkukuhkan jentera tengah. Malah dia berharap dapat membantu Powell untuk menjadi pemain tengah yang berwibawa selepas pemain itu menunjukkan dia mempunyai potensi. Detik 8 berakhir di sini. Kita imbas kembali berita-berita utama hari ini. 3 kempunan berbuka puasa di rumah. Felda bayar zakat 30.6 juta ringgit. Sehingga bertemu lagi, salam hormat dan Assalamualaikum.